Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam. Tajuk sirah dan tajuk yang lebih detail adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita mula dengan doa. Siapa boleh doa? Boleh doa? Boleh. Kita doa dulu. Amin. Okey, bagus. Jadi kita doa. Jadi hari ini kita ada kelas pendek je. Mula-mula kita buat pengenalan. Okey, pasal sirah. Kemudian kita buat buat penerangan pasal mukjizat Nabi Muhammad. Kita tunjuk 5 je lah, 5. Mukjizat Nabi Muhammad ada banyak kan? Ada belajar kan? Ada belajar banyak. Okey, kita tunjuk 5 je. Dan habis tu kita buat kuis. Kuis yang mudah. Siapa yang menang? Kalau ada tak menang pun kita akan bagi hadiah. Okey? Okey. Jadi kita rujuk pada apa dalam TV ni lah. Ini kita punya alat bantu. Okey? Baik. Jadi mula-mula kita dah doa. Jadi kita mulalah tak? Okey. So kita mula pengenalan. Okey. Sirah. Sirah, tahu apa sirah? Macam sejarah kisah perjalanan Nabi Muhammad kan? Allah, pandai. Dah, maka tu mantap. Tengok gambar ni. Okey, gambar apa ni? Mekah ni Kaabah kan? Jadi apa yang kita selalu ingat bila kita tengok gambar Kaabah atau Mekah? Kita tahu maknanya itu satu ibadah haji dan umrah. Betul tak kan? Ini Mekah ni yang istimewa dah. Apa lagi istimewa ke Kaabah? Kita sembahyang, kita hala ke Kaabah dah dua dah. Ini rukun Islam kan? Rukun Islam apa dia? Syahadat, solat, kita haji dan umrah, bayar zakat kan? Lagi lah, dia dah 5 kan? Puasa, pandai. Dah matang. Puasa, betul tak? Jadi Mekah ni istimewa. Apa lagi istimewa Mekah? Dari segi sirah. Betul. Dan Mekah juga adalah tempat kelahiran Rasulullah. Betul tak? Kan? Rasulullah lahir ke Mekah kan? Okey. Jadi ini kita perlu tahulah. Jadi bila kita cakap pasal sirah, ini satu tempat yang penting. Ini gambar. Ini gambar Rasulullah zaman dulu. Mekah zaman dulu korang je lah. Ini apa nampak? Ini macam ada. Masa Rasulullah lahir, orang kafir Quraisy dia ada tak berhala kan kat Mekah. Zaman dulu zaman. Jadi bila sirah kita teringatlah sirah Rasulullah ni zaman dulu bukan zaman ni moden. Dia cantik jauh macam ni kan. Zaman dulu mana ada benda ni. Ini zaman sirah. Okey, Mekah satu. Lagi ini betul apa ni? Kita harap lah kan. Dia Mekah kat sini. Kalau kita siapa pernah pergi Mekah? Ada? Belum lagi lah, satu masa nanti insya-Allah akan pergi lah. Ada ayah dah pergi kan? Buat haji. Mekah, ini Madinah dan ini Syam. Jadi kalau kita tengok sirah, Rasulullah lahir di Mekah, kemudian jadi Rasul pun di Mekah kan? Selama 13 tahun, betul? Kemudian dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Madinah lah. Hijrah lah. Tapi masa dia kecil, dia menggembala kambing, dia ada berniaga dan dia berniaga pergi ke Syam. Jadi ni satu sebagai pengenalan lah. Jadi ini apa ni? Betul. Padang pasir. Apa istimewa padang pasir? Kalau banding dengan tempat kita? Panas. Tak ada air kering. Betul lah. Jadi kalau kita tengok sirah, kita ingat masa di Mekah dan di Madinah, tanah Arab, dia penuh padang pasir dan dia kering dan dia panas. Betul tak? Okey, baik. Ini Madinah, ini masjid. Betul, Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi panggil kan? Inilah apa yang buat kita kalau orang pergi ke Madinah mesti nak pergi ke mesti sembahyang kat sini ziarah Rasulullah kan. Okey. Ini kubah tempat yang istimewa ni. Baik, ini zaman sekarang.
Ini hotel belakang ni, hotel. Kalau siapa yang pergi haji umrah tu akan duduk sini lah. Ya kan? Tapi ni zaman dulu ini dekat muzium. Kalau kita pergi Madinah ada muzium satu, inilah Masjid Nabawi dulu. Keadaan tak sama lah kan. Jadi bila kita tengok sirah Rasulullah, kita bayangkan zaman dulu tak sama dengan sekarang. Perbezaan. Jadi cabaran dia pun jadi itu pengenalan untuk sirah. Okey ya. Sekadar nak bagi kita pandangan yang zaman Rasulullah dulu keadaan dia berbeza dan tempat dia pun berbeza. Geografi di sana kan. Gersang. Padang pasir. Okey ya. Okey. Apa itu masalah pergi ke mukjizat dah. Sebab dalam sirah ni Rasulullah ada banyak, dia dapat mukjizat ada banyak, tapi kita tak tengok semua lah. Tak ada masa kan. Nak pergi sembilan khidmat, mana ada masa tak. Jadi kita tengok 5 je lah depannya ya, mukjizat Rasulullah. Okay, lepas tu baru kita buat quiz. Jadi siapa boleh baca apa mukjizat? Melemahkan atau mengalahkan. Ini dari segi bahasa Arab, mukjizat dalam bahasa Arab. Apa tu? Tapi yang ini masuk dari segi istilah, dari segi agama. Apa dia? Perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi yang beritahu dia Allah SWT. Sekejap lah. Dah tadi kan? Sambung balik. Ya. Tujuan apa itu mukjizat adalah untuk melemahkan. Jadi siapa yang dia nak kalahkan, dia nak kalahkan orang kafir kan? Okey. Ini apa tu? Jadi kemudian tujuan mukjizat. Tujuan apa guna mukjizat Allah bagi? Sebenarnya mukjizat ada banyak. Apa pernah cerita yang lain tak pasal mukjizat? Pasal Nabi Musa, pernah dengar tak? Apa dia buat Nabi Musa? Dia tongkat nak lawan Firaun. Tongkat dia jadi ular. Kan? Satu lagi dia belah laut. Pernah dengar kan? Dia tongkat belah laut. Tak macam lagi lah. Tapi yang kita nak belajar pasal Nabi Muhammad mukjizat. Baik. Ini pun boleh baca sebenarnya, tapi tak apalah. Kita tengok. Tujuan 3 ada banyak lah kot, tapi 3 yang kita tahu adalah nak menyokong Rasul dan Nabi dengan bukti mematikan hujah dengan kafir. Sebab kita tengok gambar tadi kan, zaman dulu ada berhala kan. Dan kemudian nak mengumpaskan orang nak menentang dakwah, Rasulullah dakwah nak lawan. Itu adalah tujuan mukjizat. Nanti kita tengok 5 mukjizat kan. Kemudian nak membuktikan kebenaran. Okey kan? Percaya tak? Bagus. Lepas tu kita tengok yang pertama, Al-Quran. Siapa sini yang ada hafal surah pendek-pendek? Wal-As. Okey. Kalau kita solat kita baca, itu maknanya kita wajib lah hafalan. Sebab kita solat berapa kali? 2 kali sehari. 5 kali sehari. 5 kali sehari. Takkan lah pendek. Jadi sangat penting kan. Tapi dalam Al-Quran ada banyak cerita, banyak kisah, banyak perintah, macam-macam ada lah. Dan itu satu mukjizat. Jadi untuk murid tahun 5 mungkin baru hafal Fatihah kan, dan surah Al-As. Surah Al-As sangat bagus sebenarnya. Dia pendek tapi banyak maksud yang dalam kan. Demi masa, betul? Betul. Jadi ini satu mukjizat. Dan dia diturunkan kat mana? Dan jadi kalau Al-Quran kita tengok surah Al-Makkiyah itu diturunkan di Makkiyah, di Mekah lah kan. Kalau surah Al-Madaniyah di Madinah lah. Dia nak beritahu bila diturunkan kan. Sebab kadang ada peristiwa dipanggil Asbabul Nuzul. Sebab-sebab surah diturunkan Asbab tu sebab dalam bahasa Arab kan. Nuzul turun. Nanti lah. Kejap dia. Jadi ini satu mukjizat. Boleh ingat kan? Mukjizat yang paling satu. Sangat itu. Ini sebab dia kalau orang Arab dengar pun dia kagum. Ada orang masuk Islam lagi bila dengar Al-Quran. Sangat hebat. Jadi semua ada hafal lah. Sikit-sikit lah Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kita nak belajar 5 mukjizat. Okey? Yang kedua. Sebab ini Quran kadang-kadang bila Rasulullah berhujah dengan orang kafir, dia sebut ayat Quran semua orang tu, wah.
Tak boleh tiru. Hebat. Okey. Yang kedua, pernah dengar tak terbelah bulan? Dengar kan? Kat mana ni masa Allah anugerah ni? Dekat mana? Mekah ke Madinah? Dia dekat Mekah. Masa tu orang kafir kata, tunjukkan satu bukti kau betul-betul Rasul. Tunjukkan. Allah kata okeylah. Doa ke Allah, ya Allah tunjukkanlah terbelah bulan. Allah pun makbulkan terbelah bulan. Dan disambung baliklah. Jadi ketika tu orang kafir pun ya Allah hebat. Maka ramai yang masuk Islam juga kan yang percaya. Jadi kada ahli astronaut ada apa angkasawan pergi dan tengok memang ada tanda yang bulan ni dah macam terbelah. Ini bukan cerita bohong kan, memang benda-benda betul lah. Jadi bulan ini adakah bulan satu planet? Bukan bukan kan. Contoh planet, apa planet? Jupiter. Lagi? Bumi. Lagi? Neptun. Semua bahasa Inggeris kan? Venus bahasa Inggeris lah. Tapi bumi kita pun ada planet, tapi bulan bukan bumi. Bulan asteroid yang besar yang berorbit keliling bumi. Jadi kalau tanya bulan adakah satu planet, bukan kan? Itu kita belajar pasal geografi ke? Pasal geografi atau sains? Sains lah. Jadi kita pun perlu tahu lah. Jadi Rasulullah pun banyak ilmu-ilmu dia yang kenal ilmu sains sebenarnya. Contoh satu ni lah. Okey, ini yang kedua. Jadi pertama sekali apa? Al-Quran. Jadi yang kedua bulan. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga adalah Isra dan Mi'raj. Pernah dengar tak? Ada cuti kan? Ada cuti kat Malaysia. Isra Mi'raj ada dapat cuti. Betul tak? Betul kat surau ada pergi ceramah makan free. Betul kan? Isra Mi'raj. Jadi ini ambil daripada internet. Isra Mi'raj. Isra Rasulullah pergi dari Masjidil Haram di Mekah pergi ke Al-Aqsa. Pasal Masjid Al-Aqsa ni sebenarnya istimewa. Apa yang jadi sekarang kat Palestin? Kena serang Israel. Tapi sebenarnya tempat tu tempat yang istimewa. Dia tiga masjid yang istimewa. Ada 4, ada 3 yang paling istimewa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga di Al-Aqsa. Dan ada hadis mengatakan kalau kita sembahyang kita dapat lebih dari pahala kalau kita sembahyang di 3 masjid ni. Ada satu lagi Masjid Quba di Madinah, tapi yang betul-betul dalam satu hadis tu adalah 3 masjid tu. Ini sangat penting kan. Jadi Rasulullah pergi Isra, pergi ke Al-Aqsa, naik Burak. Lepas tu dia naik ke Mi'raj. Menjumpa Allah. Jadi apa ibadah yang diturunkan masa ketika ni? Siapa tahu? Yang Allah kata okey, kena buat 50 kali sehari. Solat. Tapi 50 tak boleh lah kan. Turun ada, kita tak boleh naik balik, minta turun. Akhirnya 5 kali sehari. Itu pun susah nak buat kan, bangun subuh dah susah kan. Tapi ini Isra Mi'raj. Jadi ini juga satu mukjizat Allah bagi. Bukan siapa yang boleh terbang dekat satu malam je ni. Satu malam pergi naik atas, turun balik. Dia esoknya Rasulullah kata aku dah pergi. Orang semua percaya kepada Rasulullah sebab dia orang yang ikhlas, tak boleh bohong kan. Jadi orang seperti ni yang orang kafir tak percaya. Tapi orang Islam semua yakin. Jadi ni yang nombor 1 Quran. Dan yang 3 baik. Pandai. Lepas tu pernah dengar tak? Pernah dengar juga kan? Kat mana? Tak jadi betul. Tapi tempat kat mana dia? Subang. Padang Pasir, betul. Dia sebenarnya dekat dengan Mekah. Satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Pernah dengar tak Hudaibiyah? Ada satu perjanjian. Masa Rasulullah pergi ke Madinah, orang kafir masih lagi ada kat Mekah. Jadi Rasulullah nak pergi nak buat haji, tahan. Tak boleh, nampak tak boleh, tahan haji tak boleh. Jadi akhirnya dia buat perjanjian di Hudaibiyah. Tak apalah, balik-balik nanti boleh datang balik tapi tak ada tamu gaduh. Tapi ketika perjanjian tu panas, orang nak ambil wudu dengan nama haus. Jadi
Allah doa, Rasulullah doa kepada Allah bagilah air dan keluar daripada, ada orang nampak keluar, sahabat nampak, dan dia ambil wuduk dan minum. Mukjizat kelebihan Allah bagikan, hebat. Tapi di Hudaybiyah, kalau kita pergi buat umrah atau haji, kita boleh pergi ke mana? Memang pada pasti, tapi sekarang dah ada lah bangunan kan. Ini pun mukjizat juga yang keempat yang kita belajar ni kan. Jadi yang kelima, memuja. Okey, ini kat mana masa berlaku ni? Ke Madinah. Okey, yang tempat tadi kat Mekah dah. Yang ni kat mana? Al-Quran tu ada di Madinah kan, tapi ini kat Madinah. Ini masa tu kemarau. Kan kita lupa masa kita tengok mula-mula tadi, kita nampak gambar padang pasir kan, gurun, keadaan panas, kering, gersam. Jadi air dah susah, kemarau pula lagi dah susah kan. Jadi kemarau tu orang minta kepada Allah, ya Allah tolonglah. Rasulullah pun berdoa minta hujan turun. Ketika tu hari Jumaat tu kan, jadi orang berdoa ramai, Rasulullah doa dan turunlah hujan. Ini 5, dua jadi 5 je cukup lah. Macam tak ingat kan? 5 yang kita perlu ingat. Jadi pertama tadi apa? Quran. Kedua 12, 3 Quran, 4 Akhir yang kelima hujan. Ada banyak lagi mukjizat, tapi kita baca yang 5. Sebab 5 lebih sikit lagi, kita lebih banyak ingat kan. Jadi ini yang kita nak belajar ini. Lepas ni kita buat quiz. Tengok ingat. Dan siapa yang paling banyak dapat, dia akan dapat hadiah di Speed 99. Baik okey. Quiz kita gambar kat situ, habis ambil kertas dulu. Okey? Okey. Tengok. Quiz. Okey, cara kita buat quiz macam ni. Kita bagi kertas kosong dan pen. Azam pun boleh masuk. Tulislah apa pun. Jadi saya akan dari soalan dan tulis itu. 1 apa jawapan, 2 apa jawapan, 3 kita bagi 5 soalan cukup. Banyak hal pun susah nanti kan. Soalan pertama. Okey. So, soalan pertama adalah berapakah mukjizat yang kita bincangkan sebentar tadi? Berapa? Tulis nombor je. Ini soalan paling mudah. Okey. Mukjizat yang mana diturunkan di kedua-dua tempat, Mekah dan Madinah? Mukjizat yang mana? Dia dua-dua, kat Mekah pun diturun, kat Madinah pun diturun. Okey. Yang ketiga. Tadi kita ada bincang pasal geografi kan. Geografi sikit lah. Keadaan di Mekah dan Madinah. Keadaan, kalau kita kat sini tropika, dekat Mekah, Madinah macam mana keadaan dia? Tulis saja, tak apa. Laut ke? Ini soalan yang mudah juga lah. Keadaan di tanah Arab, Mekah, tak apa. Salah pun tak apa. Okey. Nombor 3 kan? Soalan keempat. Keempat lah. Betul lah. Jadi mukjizat yang keluar dari tangan. Apa nama tempat tadi? Tak betul tak apa? Dia ada perjanjian dia buat kat situ kan. Dia nak masuk. Lepas tu tak dapat masuk buat apa? Nak masuk buat haji, lepas tu tak apa, tak dapat tak apa. Ini paling susah lah kira ni kan. Ni 5 ni yang paling senang lah. Mukjizat yang manakah yang ada melibatkan angkasa? Mukjizat yang mana yang melibatkan angkasa? Di luar. Okey.
Sekarang ni kita ambil dan kita akan bincangkan jawapan. Mari sini, mari sini. Bismillah. Okay. Nama saya Muhammad Rizki bin Muhammad Azli. Okey. Nama saya Anissa Zahra binti Muhammad Fadli. Oh, sedapnya. Nama saya Ainus Sumaira binti Abbas. Yes.